Okey ya, kita boleh mulakan surah As-Saffat. Surah As-Saffat. Surah yang ke-37. Juzuk 23. Ayat hari ini ayat 99. Ayat 99 bermula daripada waqala. Okey, semua dah sedia? Surah As-Saffat ya. Ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan telah berkata ia, ini sesungguhnya aku, zahibun yang akan pergi, ila kepada, Rabbi Tuhanku, sayah dini bakal ia pimpin akan daku, bakal ia pimpin akan daku. Rabbi, wahai Tuhanku, hab, berilah oleh engkau, li bagiku, min daripada, as-salihin orang-orang yang soleh. Baik, saya mas mula. Kisah yang kita baca ini adalah sambungan daripada kisah Nabi Ibrahim, yang mana kaumnya telah kalah dalam segi hujah, tapi mereka ada kuasa, ya, dan mereka bakar Nabi Ibrahim. Tapi Allah selamatkan. Segala tipu daya mereka Allah jadikan, ya, kedudukan yang paling rendah sekali. Ya, sehingga maknanya, ya, segala tipu daya mereka itu sia-sia. Nabi Ibrahim tidak terbakar pun walaupun sehelai rambut. Ya. Di situlah, ya, Allah tinggikan derajat Nabi Ibrahim. Waqala, selepas daripada kejadian itu, waqala, dan telah berkata ia, yaitu Nabi Ibrahim, inni zahibun ila Rabbi sayahdini, sesungguhnya aku yang akan pergi. Pergi di sini maknanya pergi untuk berhijrah daripada negeri kafir, ya, kepada negeri yang, ya, boleh mensujudkan diri kepada Allah. Jadi dia akan pergi, ya. Pergi ini maksudnya pergi hijrah. Sayahdini, bakal ia pimpin akan daku. Maknanya ia akan, ya, menurut perintah Tuhannya, ya, untuk pergi, ya, ke Syam. Dia pindah atau hijrah. Kemudian apa dia punya sambungan? Rabbi, wahai Tuhanku, habli, berilah oleh engkau akan daku, berilah oleh engkau li bagiku. Maknanya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan seorang zuriat, ya, minas solihin, ya, daripada orang-orang yang soleh, atau dibahasakan sebagai, ya, termasuk anak itu golongan orang-orang yang soleh. Baik, sambung lagi. Fabasyarnahu, maka telah kami gembirakan akannya, maka telah kami gembirakan akannya, bi gulam, dengan seorang anak.
Halim yang amat sabar. Bracket penyantun. Baik. Fabasyarnahu, maka telah kami gembirakan akannya. Bi gulam, dengan seorang anak. Halim yang amat penyabar. Ya, amat penyabar atau amat penyantun. Maknanya sukar seseorang itu dapat anak yang betul-betul bersifat amat penyabar. Ya. Terkadang anak nama Halim juga. Nama anak Halim. Tapi pembongeh. Pembengis. Ya. Nama Halim. Tapi pembengis. Ya. Tapi ya, ini dikatakan Allah gembirakan. Ini Nabi Ibrahim mendapat seorang anak. Anak ini ya, cukup penyabar. Ya. Atau dikatakan bahasa ya, Halim ni penyantun. Ya, sifat penyantun yang tidak terlawan. Santun ni sopan santun. Ya. Okey, sambung lagi. Falamma, maka manakala. Balagha, telah sampai ia. Ma'ahu, bersamanya. As-sa'ya, boleh berusaha. Qala, telah berkata ia. Ya bunayya, wahai anakku. Ini, sesungguhnya aku. Ara, aku melihat. Fil manam, ya, dalam tidur. Bracket bermimpi. Anni, bahawasanya aku. Azhabuka, aku sembelih akan engkau. Aku sembelih akan engkau. Fanzur, maka lihatlah oleh engkau. Maza, apakah yang. Tara, engkau lihat. Qala, telah berkata ia. Ya abati, wahai bapaku. If'al, buatlah oleh engkau. Ma, akan apa yang. Tu'maru, engkau diperintahkan. Satajiduni, bakal engkau dapati akan daku. Bakal engkau dapati akan daku. InsyaAllah, jika telah berkehendak oleh Allah. Minas sabirin,
daripada orang-orang yang sabar. Baik, ada yang tanya dalam grup ni, ya, kita pakai kitab apa? Ya. Ada yang tanya, tak siapa tanya tu. Kita pakai kitab apa? Ya. Al-Quran lah. Kitab Al-Quran. Ya. Surah Saffat. Sekarang ni ayat 102. Baik, ya, saya mak semula. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka manakala telah sampai ia bersamanya, boleh berusaha. Maknanya, setelah anak ini, ya, dah boleh berusaha, ya, dikatakan katanya, iaitu setelah sampai umurnya sab'a sinin, ya, 7 tahun. Dan dikatakan katanya salah sa'asyara sanah. Ya, ada yang mengatakan katanya umurnya 13 tahun. Ya. Dah bolehlah berusaha. Ya. Qala, telah berkata ia, iaitu Nabi Ibrahim, berkata kepada anaknya. Ya. Anaknya ni siapa ni? Ya. Tentulah Ismail. Ya. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam tidur atau dalam mimpi. Anni azbahuka, bahwasanya aku sembelih akan engkau. Fanzur, maka lihatlah oleh engkau. Maza taro, apakah yang engkau lihat. Jadi bahasa lihat, apakah yang kau lihat. Ya. Kalau kita, ya, susunkan, bolehlah katakan apakah pendapat engkau. Ya, perhatikanlah apa pendapat engkau. Kalau kita bahasakan macam tu. Unzur dengan makna lihat. Taro juga makna lihat. Ya. Apa penglihatan engkau, apa pendapat engkau. Maksudnya begitu. Jadi Nabi Ibrahim, ia datang setelah Nabi, ya, Ismail dulu tinggalkan semasa, ya, dalam kandungan lagi. Ya, ditinggalkan. Ya, di, ya, Mekah. Ya, masa itu di Mekah. Jadi tinggallah dengan 2 beranak dengan ibunya. Ya, setelah, ya, dah boleh berusaha, ya, kira-kira dalam umur 7 pun dah dewasa juga. Masa tu dah boleh berusaha. Ya, 13 tahun tu lagilah matang sikit. Ya. Masa itu dia pun datang Nabi Ibrahim. Datang, ya, membawa satu perintah, iaitu dia bermimpi. Ya, mimpi yang benar untuk menyembelih anaknya, iaitu Ismail. Wahai Ismail, apa pendapatmu? Wahai anakku, apa pendapatmu? Ya, bapa nak sembelih engkau. Ya. Apa kata si anak ni, Ismail? Qala, telah berkata ia, ya abati, wahai bapaku, if'al ma tu'mar, buatlah oleh engkau apa yang engkau diperintahkan. Ya. Tengok. Ya, seorang anak. Ya, bapa datang bukan hari-hari. Dia datang setelah umur 7 ke 13 tahun baru datang. Ya, daripada Syam datang ke Mekah. Ya, perjalanan tu pun makan juga berminggu-minggu. Ya. Bila datang sampai, dia membawa perintah nak sembelih anak. Ya. Bayangkanlah kalau anak-anak kita, ya, anak-anak kita dikatakan, bapa mimpi nak sembelih engkau, apa kata anak? Mak, bapa dah gila ni, mak.
Dia nak sembelih aku, mak. Dia cakap dengan maknya. Maknya pun dah riuh dah. Ya? Bapak ni dah mabuk, dah gila lah, apalah katanya kan. Tapi tengok. Ya? Cara seorang anak tadi menjawab, sembelih bukan main-main. Ya? Sembelih. Kan? Satu perbuatan yang mengerikan. Tapi kata anaknya, wahai bapak, buatlah apa yang engkau diperintahkan. Ya? Ini masih kanak-kanak nak kira. Tarapnya tarap kanak-kanak. Ya? Satajiduni, bakal kau dapati akan daku, insyaallahu minas sabirin. Ya? Bakal kau dapati akan daku, insyaallah, jika telah berkehendak oleh Allah. Minas sabirin, daripada orang-orang yang sabar. Ya? Ini jawab si anak tadi. Ya? Suruh bapaknya lakukan apa yang diperintahkan itu. Ya? Kemudian, ya, disambung lagi. Falamma, ayat 103. Ya. Falamma, maka manakala. Aslama, telah menyerah ia berdua. Dia ada berduanya alif tu. Aslama, ada alif. Ya, alif tu tanda berdua. Telah menyerah ia berdua. Watallahu, dan telah ia baringkan akannya. Dan telah ia baringkan akannya. Lil jabin, ya, bagi rusuk. Bracket pipinya. Baik, saya masuk mula. Walamma aslama, maka manakala telah menyerah ia berdua. Menyerahkan kepada urusan Allah. Ya, Nabi Ibrahim, dia lakukan atas mimpi yang benar. Ya, daripada Allah. Dikatakan ru'yatus solihah. Mimpi yang soleh. Mimpi yang baik. Ya. Jadi dilaksanakanlah. Anaknya pun menurut saja. Watallahu lil jabin, dan telah, ya, membaringkan ia akannya bagi pipinya. Maknanya, ya, sudah terbaring. Ya, mana sudah berbaring anaknya di atas, ya, pipinya atau rusuknya. Macam mana, ya, menyembelih binatang, kambing contohnya. Macam itulah dibaringkan. Ya, pipinya dah terletak. Ya. Baik, sama lagi. Wanadainahu, dan telah kami seru akannya. Dan telah kami seru akannya. An, bahawa, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Qad, sesungguhnya. Sodakta, telah membenarkan engkau. Ar-ru'ya, akan mimpi itu. Inna, sesungguhnya kami. Kadzalika, seperti itulah. Najzi, kami balas. Al-muhsinin, akan orang-orang yang buat baik.
Baik. Saya mak semula. Qad, sesungguhnya wana daina, ayat 104. Wana dainahu. Ya, waktu ya Nabi Ibrahim nak menghunuskan ya parangnya untuk menyembelih anaknya tadi. Wana daihu, dan telah kami seru akannya. Mana Allah Ta'ala ia menyeru ya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, bahawa ya wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'yah, sesungguhnya telah membenarkan engkau akan mimpi itu. Padahal mimpi seorang nabi, ya mimpi itu dikatakan sebagai ru'yatus salihah, mimpi yang benar, ya. Maka Nabi Ibrahim telah membenarkan mimpi itu, dilakukannya. Inna kadzalika nadzil muhsinin, sesungguhnya kami ya seperti itulah kami balas akan orang-orang yang buat baik. Yaitu ya Nabi Ibrahim ya telah melakukan sesuatu kebaikan ya atas ya perintah mimpi itu, ya. Inna, sambung, inna, bahawasanya hadza ini, lahua, sungguh ia, al-bala'u, ujian, al-mubin, yang nyata. Wa fadainahu, sambung, dan telah kami tebus akannya. Bizibhin, dengan sembelihan, azim, yang besar. Baik, saya mas mula. Inna haza lahwal bala'ul mubin, bahawasanya ini sungguh ia ujian yang nyata. Inilah ujian yang terang-terang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Ujian bagi kita, ujian yang paling dahsyat lah. Suruh sembelih anak. Dah lah tak ada anak. Ya, anak seorang. Ya, Ismail. Ya. Tiba-tiba ada perintah suruh sembelih pula anak itu. Bayangkanlah. Ya, kalau kita sendiri macam mana. Ya, anak seorang. Sebetulnya anak tu suruh disembelih pula. Ya, kita manusia biasa ni tak akan terbuat macam tu. Ya. Ini seorang nabi melaksanakan satu perintah yang dapat daripada mimpi yang benar, dilaksanakannya. Inilah ujian yang nyata kepada Nabi Ibrahim. Fana wa fadainahu bi zabhin azim, dan telah kami tebus akannya dengan sembelihan yang besar. Ya. Allah telah menebus atau menggantikan ya dengan sembelihan ya yang besar, yaitu ya digantikan dengan ya seekor kibas, seekor kambing. Ya, bukan Ismail, tapi diganti dengan seekor kambing. Ya, maka dilaksanakanlah sembelihan itu ya oleh ya Nabi Ibrahim. Wa tarakna, sambung lagi. Wa tarakna, dan telah kami tinggalkan, alaihi, atasnya, pada al-akhirin, orang-orang yang kemudian. Salamun, kesejahteraan, ala, atas, Ibrahim. Semak semula. Wa tarakna alaihi fil akhirin,
dan telah kami tinggalkan atasnya pada orang-orang yang kemudian. Maknanya kisah Nabi Ibrahim ini diabadikan, ya, sesuatu, ya, pujian yang baik di kalangan orang-orang yang kemudian. Ya, sampai sekarang lah, ya, cerita ini terus berlangsung dan ada hari yang dikatakan Hari Raya Korban, di mana, ya, akan teringatlah kisah ini, ya, kisah Nabi Ibrahim mula-mula diuji oleh Allah Ta'ala berkorban, ya, suruh mengorbankan seorang anak. Ya, maka, ya, Allah sudah ganti dengan kibas, ya, sebagai balasan, ya, kepada orang yang, ya, berbuat baik. Kazalika nadzil muhsinin, seperti itulah kami balas akan orang-orang yang buat baik. Salamun ala Ibrahim tu, kesejahteraanlah atas Ibrahim. Ya, satu, ya, doa, ya, atau ucapan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu kesejahteraan ke atas Ibrahim. Kazalika nahzil muhsinin, kazalika, seperti itulah kami balas akan orang-orang yang buat baik. Ya. Baik, sambung lagi ayat seterusnya. Innahu, sesungguhnya ia, kalau belum catatkan makna yang ayat 110, catatkan kalau yang tertinggal, ya. Saya ulang balik, kazalika, seperti itulah. Nadzi, kami balas. Al-muhsinin, akan orang-orang yang buat baik. Ayat 101 pula. Innahu, sesungguhnya ia, min, daripada, ibadina, hamba-hamba kami, al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Baik, saya masuk mula. Kadzalika nadzil muhsinin, seperti itulah kami balas akan orang-orang yang buat baik, ya. Seumpama Nabi Ibrahim ini. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya ia, iaitu Ibrahim, daripada hamba-hamba kami, ya, orang-orang yang beriman, ya. Inilah contoh, ya, orang yang, ya, beriman benar-benar kepada Yang Maha Esa. Wa basyarnahu, kita sambung lagi. Wa basyarnahu, dan telah kami gembirakan akannya. Dan telah kami gembirakan akannya. Bi Ishak, dengan Ishak. Nabiyah, ya, seorang nabi. Min, daripada, as-solihin, orang-orang yang soleh. Saya masuk mula. Wa basyarnahu, dan telah kami gembirakan akannya, bi Ishak, dengan Ishak, ya. Allah telah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, dia mendapat satu zuriat lagi yang namanya Ishak. Ya, Ismail itu daripada ibu Hajar, ya, yang Ishak ini daripada ibu Sarah, ya. Jadi, ya, anugerah pada umur Nabi Ibrahim yang menjangkau 100 tahun lebih, ya. 120 tahun, ya, sedangkan, ya, Sarah pada masa 98 tahun. Jadi, ya, dalam umur yang memang dikira-kira oleh akal memang dah tak boleh ada anak, ya. Tapi Allah Ta'ala punya kuasa, ya, kalau nak memberikannya,
ya, maka tidak ada siapa boleh halang. Kata Allah kun, jadilah. Fayakun, lalu ia jadi. Ya, maka Nabi Ibrahim ya, telah mendapat ya, berita gembira untuk mendapat seorang cahaya mata, dan ia juga sebagai nabian, seorang nabi. Ismail nabi, Ishak juga nabi. Minas solihin, daripada orang-orang yang soleh. Mana tergolong kepada orang-orang yang soleh. Sebab itu kita mendoakan selalu orang-orang yang sudah meninggal, ya, semoga digolongkan dalam kalangan orang-orang yang soleh. Jadi bila digolongkan dalam kalangan orang soleh, berarti digolongkan kepada kumpulan para nabi, para rasul. Sebab golongan nabi dan rasul ini tergolong sebagai solihin. Ya. Baik, sambung lagi. Wabarakhna, dan telah kami berkati. Alaihi, atasnya. Wa'ala, dan atas. Ishaqo, Ishaq. Wamin, dan daripada. Zurriyatihima, zuriat keduanya. Muhsinun, ada yang berbuat baik. Wa zalimun, dan ada yang menzalimi. Linafsihi, bagi dirinya. Mubin, dengan nyata. Baik, saya masuk mula. Wabarakna, dan telah kami berkati alaihi, atasnya. Wala Ishaq, dan atas Ishaq. Wa min zuriyatihima, dan daripada zuriat keduanya. Ya, daripada zuriat ya, Ismail dan Ishaq. Allah katakan ada yang muhsin, ada yang berbuat baik. Wa zalimun li nafsi, ada yang menzalimi bagi dirinya. Ya, mubin, dengan nyata. Begitulah, tak semuanya keturunan Nabi itu semuanya baik belaka. Ya, keturunan orang alim tu semuanya baik belaka. Tak ada. Ya, ada di antaranya ada yang baik. Ada di antaranya ya, menzalimi diri sendiri dengan ya, melakukan perkara-perkara kufur. Atau senang cerita, ada yang benar-benar beriman, ada yang kufur. Ya, daripada ya, zuriat-zuriat ini. Ya. Itu dia Allah katakan daripada zuriat keduanya ada yang muhsin, yang berbuat baik, tentu yang beriman. Wa zalimun li nafsihi mubin. Itu mana yang menzalimi diri mereka sendiri ini maknanya jadi kafir. Ya. Itu maksudnya. Jadi itu kisah ya, mengenai tentang perjalanan ya, Nabi Ibrahim. Ya, sehingga mendapat zuriat ya, Ismail dan Ishaq, dan mendapat cucu yaitu ya, Yakub. Yakub juga seorang nabi. Jadi Yakub bin Ishaq. Ya, sebab itu Yakub itu ya, gelarannya ialah ya, Israel. Ya. Yakub tu gelaran di Israel. Jadi keturunan daripada Yakub ini disebutlah Bani Israel. Jadi Bani itu ialah anak-anak atau keturunan. Ya, Israel itu Yakub. Ya, Nabi Yakub digelar Israel. Israel itu daripada kata-kata Isra dan El. Isra itu maknanya abdun. El itu maknanya Allah. Ya. Mengikut bahasa Hebrew lah, bukan bahasa kita. Ya. Jadi Isra
Isra dengan il tu maknanya Abdullah bahasa Arabnya, iaitu hamba Allah. Sebab itu sampai sekarang mereka namakan negara mereka nama moyang mereka, iaitu Israel tu nama moyang mereka, iaitu Nabi Yakub. Jadi Yahudi ini ia adalah daripada suku-suku daripada keturunan Nabi Yakub. Mana daripada pecahan suku-suku atau daripada anak-anak Nabi Yakub ni kan ada 12. Maka daripada 12 ni ada satu suku yang namanya Yahudi. Maka Yahudi inilah golongan yang banyak ramai daripada suku-suku lain. Digelar sebagai Yahudi. Kadang suku-suku yang kecil mereka pun mendakwa dia pun Yahudi. Padahal dia suku lain. Baik kita semak sedikit tata bahasanya, itu makna harfiah dan juga tafsiran dia. Jadi kita dapat cerita daripada makna yang kita catat tadi, dan makna-makna yang dicatat itu kita boleh ulang-ulang lagi, ulang-ulang sendiri. Daripada kalimah-kalimah itu kita akan jumpa berulang-ulang balik. Jadi memudahkanlah cara harfiah ni terus direct kepada Al-Quran, terus memahami makna satu per satu. Jadi satu per satu tu kita tahu. Sebab harfiah ni tak sama dengan terjemahan yang ada dalam buku-buku. Dalam buku-buku ni dikatakan terjemahan maksud, terjemahan tafsir. Jadi cara tu tidak kenal perkataan. Tapi kalau harfiah kita kena kenal perkataan dia satu per satu tu tahu. Wa tu dan. Contoh mubin yang nyata, kita kena tahu macam tu. Itu harfiah namanya. Tapi ada juga buku-buku yang diterjemah sebagai harfiah, tapi tidak menepatilah harfiah yang kita belajar. Sebabnya harfiah itu ialah harfiah buku. Jadi dalam terjemahan harfiah juga diletakkan hanya makna maksud. Contohnya kadang perkataan yang perlu ada telah. Dia tak letak telah. Contohnya misal kata maksud contohnya telah pergi oleh Musa contohnya. Jadi dalam perkataan labziah ditulis Musa pergi, ataupun dikatakan telah pergi Musa. Jadi kalau harfiah itu dia mesti ada ia contohnya. Telah pergi ia. Itu menunjukkan perkataan zahaba, telah pergi ia. Jadi kelengkapan tu kita kena belajar harfiah secara inilah baru betul harfiah. Kalau buku labziah saja kita dapat makna maksud, madinya, amarnya, nahinya kadang tidak sempurna. Sebab dia memberi makna pahaman. Makna faham saja. Bukan makna seharfiah secara terperinci. Baik, kita sedikit tata bahasa di sini. Kita tengok perkataan-perkataan yang kita dah lalui tadi. Cuba kita tengok perkataan di sini. Perkataan zolimun. Zolimun cuba tengok perkataan zolimun, maknanya yang zalim. Zolimun ini adalah isim fa'il. Isim fa'il makna yang. Okey. Sekarang kita cari dalam kamus perkataan zalimun, apa 3 huruf daripada zalimun tu. Perkataan ni apa? Buka mic tu. Zolamim. Zolamim. Cuba cari perkataan zolamim. Dal, zal, ro, zai. Dal, zal, ro, zai. Sampai cari zo. To, zo. Lepas to, zo. 218. Buka masing-masing yang ada kamus. Yang tak ada kamus tu boleh order lah. Atau suruh kawan orderkan yang dah. Kawan-kawan yang dah order tu suruh dia buat orderkan. Kalau tak tahu nak order. Order kat Shopee Okey.
Sekarang kita jumpa perkataan zolamim sebelah kanan, ya, atas, ya, atas, tengah-tengah atas, bukan tengah bawah, ya. Tengah-tengah tu atas. Sebelah kanan. 218. Bunyinya zolama yazlimu zulman zolman mazlimatan. Dia yang ada tanwin-tanwin tu semua masdar. Masdar ni nama terbitan. Zulman masdar, zolman ya masdar nama terbitan, mazlimatan pun masdar, aniaya, menganiaya. Kalau kita nak maknakan zalim pun tak apa, zalim, ya. Jadi makna zalim tu menganiaya, ya. Okey, macam mana nak letakkan makna harfiah mengikut sorof? Kalau zolama fi'il madi, perkataan zalim, apa nak terjemah? Zolama. Nak kena letak telah. Jadi telah zalim ia. Di sini hanya ya makna zalim atau menganiaya, makna maksud. Ya, tak belum diterapkan pada madi dan mudhari. Madi mudhari ni kita kena buat sendiri. Dia punya makna tu kena letakkan dengan sempurna. Contohnya kalau makna aniaya, telah aniaya ia. Macam tu. Telah zalim ia. Yazlimu apa maknanya? Ia zalim. Ia zalim. Zulman? Kezaliman. Itu nama masdar. Masdar ni nama terbitan. Nama terbitan ni tengok. Kalau ada 2, 3, 4, 5 pun ada kadang. Itu masdar tu yang ada tanwin. Lepas mudhari, ada 2, 3, itu masdar tu. Zulman, zolman, mazlimatan. Itu namanya masdar. Ya, kezaliman. Apa yang perlu yang kita buat ialah buat jumpa fi'il madi, buat isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il zolama apa? Zolimun. Jadi zo tu panjangkan zo, yang kedua bariskan bawah li. Zolimun. Itu yang kita jumpa dalam Quran. Zolimun. Dalam Quran tadi. Itu maknanya tambah perkataan makna yang. Yang zalim. Isim fa'il tambah makna yang. Jadi yang zalim. Jumpa tadi dalam Quran, itulah zalimun daripada zalama. Kemudian kalau isim maf'ulnya tambah mim dengan waw. Mazlumun. Tambah mim maz, tambah waw lu, mazlu. Jadi mazlumun. Dalam makna kena tambah yang di. Yang di zalimi. Yang dizalimi. Kalau isim fa'il yang zalim, ada tambahan yang. Isim maf'ul tambahannya yang dizalimi. Jadi bila tengok fi'il madi, 3 huruf ni tengok fi'il madi, kita tahu buat 2 tambahan, iaitu isim fa'il dengan isim maf'ul. Ya. Bila kita tengok mudhari pula yazlimu, kita boleh buat 2 juga, iaitu amar dan nahi. Amar suruh, nahi larang. Macam mana nak buat fi'il amar daripada yazlimu? Fi'il amar? Matikan mim tu kepada lam tu, lim. Lam mim. Ujung tu matikan, lim. Jadi tinggal nak buat yang awal. Kalau lim, awalnya apa? Alif. Mana nak apa nak bunyikan kalau lim? Awal nak bunyikan apa? Izlim. Izlim. Kalau bawah bunyi bawah ya. Izlim. Jadilah fi'il amar. Maknanya apa kalau izlim? Zalimlah. Zalimlah oleh engkau. Jadi penambahan makna pada fi'il amar, ingat, catatkan, lah oleh engkau ujungnya. Lah oleh engkau. Ya, jadi lah oleh engkau tu makna tu fi'il amar tu. Kalau zalim, zalimlah oleh engkau. Kalau pergi, pergilah oleh engkau. Penambahan lah oleh engkau. Ya. Bagi yang baru tu, kalau nak buat fi'il amar ni, tengok mudhari'nya yazlimu. Yazlimu tu lam dengan mim tu matikan. Tetap yang hujung tu kita matikan. Jadi kalau bunyi lam, lam lah. Kalau bunyi lim, lim lah. Kalau bunyi lum, lum lah. Macam tu. Matikan je. Kemudian yang awalnya tengok. Kalau bunyi bawah, ya, tukar kepada alif. Ya, tukar kepada alif, alif bawah. Izlim. Ya.
Kalau bunyi atas, Islam. Kalau bawah bunyi lim, Islim. Kalau atas lam, Islam. Kalau depan, baru bunyi depan. Kalau lum, uzlum. Depan dengan depan. Macam tu. Okey. Kalau nak jadikan, itu fi'il amar ya. Kalau nak fi'il nahi pula, letak lam alif dengan ta. La tazlim. La tazlim. Fi'il nahi. Nahi itu maknanya larang. Ya. La tazlim. Macam mana jadikan fi'il nahi ni? Kan situ ada ya. Ya tu tukar jadi atas. Ta. Jadi ta. La tazlim. Ya. La tazlim. Okey. Apa makna la tazlim? Jangan apa? Jangan engkau zalim. Ya. Jangan engkau zalim. Ya. Okey, tengok sebelah kiri pula. Kamus 219. Tengok sebelah kiri 219, tengah-tengah bunyi zoharo. Zoharo yazharu zuhuron. Makna lahir, nyata, terang. Telah zahir ia. Zoharo. Yazharu ia zahir. Zuhuron. Ya. Kezahiran. Kezahiran. Ya. Okey. Boleh? Ya. Boleh. Ya. Kenyataan, keterangan. Ya. Itu makna zahir. Kita terjemah zahir sajalah, senang ya. Senang ingat zohara tu makna zahir. Okey. Kalau zohara kita nak jadikan apa? Isim fa'il dan isim maf'ul. Macam mana buat isim fa'il? Panjangkan zo. Zo kemudian bawah hi. Zo panjang hi. Zohirun. Zohirun. Makna tambah yang. Yang apa? Yang zahir. Sebut zahir saja. Yang zahir. Yang zahir. Yang zahir. Maaf, zahir dan batin. Kan zahir selalu kita sebut. Ya. Okey. Ya, itu zahirun isim fa'il yang zahir. Kalau isim maf'ul apa penambahannya? Mim dengan waw. Mazhurun. Ya, yang lain boleh ikut-ikut, mulut-mulut ikut ya. Mazhurun, tambahkan mim tambah waw. Kemudian tambah waw hu. Mazhurun. Mana penambahannya yang dizahirkan, ya. Okey. Kalau nak jadikan fi'il amar dengan nahi, tengok mudhari'. Tengok mudhari'nya yazharu. Nak jadikan fi'il amar perintah, ya, macam mana kaedah dia? Matikan huruf akhir dengan ha tu, har. Mesti mati hujung har. Kalau bunyi bawah hir, bunyi hir. Sekarang bunyi atas, har. Jadi awalnya bunyi apa? Izhar. Izhar. Fi'il amar ni kena letak alif, bukan ya. Dia kena letak alif. Jadi bunyi alif. Izhar. Maknanya zahirlah oleh engkau. Lah oleh engkau. Zahirlah oleh engkau. Kalau fi'il nahi, ya tu jadikan ta. Letak lam alif. La tazhar. La tazhar. Jangan engkau apa? Jangan engkau zahirkan, ya, jangan engkau zahirkan, la tazhar, ya. Jangan engkau zahirkan. Itu ya cara nak buat fi'il amar dan fi'il nahi, ya. Itu perkataan zalimun, ya. Ada satu lagi kita jumpa perkataan dalam ayat 113 tadi, satu perkataan iaitu yang awal ayat. Barakna. Barakna. Telah kami berkati. Apa huruf tiganya? Nak cari. Barokah.
Barokah, cari ba. Cari ba, alif ba. Ya. Jumpa tak? Lepas ba, cari ro, baro. Ya. Dah jumpa baro, barokah. Ya. Jumpa tak? Ya. 32. 32 kiri bawah. Barokah ya beruku burukan. Asal makna ialah mana menderum, berlutut, ya, berlutut, mana unta. Ya, mana bunyi deruman unta. Barokah ya beruku burukan. Kemudian bila ditambah dengan satu lagi perkataan alif barokah, baru maknanya memberi berkat. Contohnya barakallahu laka. Allah memberi berkat kepadamu. Ya. Atau alaika atasmu, atau fika padamu, pada engkau lah. Ya. Kalau laka kepada engkau, alaika atas engkau, fika pada engkau. Semua boleh. Barakallahu laka boleh, barakallahu alaika, barakallahu fika, ya. Jadi kalau makna 3 hurufnya dia tidak makna berkat, ya. Dia makna, ya, makna menderum. Telah menderum, ia menderum deruman. Macam tu. Ya. Kalau ditambah alif baru makna berkat. Ini unta apa? Bunyi unta. Unta melutut. Unta tu, unta. Unta bila apa dia macam bunyi menderum. Macam itulah unta tu. Jadi perkataan dia daripada barokah. Ya. Okeylah, kita ambil saja barokah ni jadikan isim fa'il. Macam mana? Barokah. Barikun. Kalau isim maf'ul? Tak. Bukan yang 4 huruf. Ambil yang 3 huruf dulu. 3 huruf. Yang ambil barokah tu, yang atas tu. Barikun. Okey, betul lagi. Isim maf'ulnya? Mabrukun. Mabrukun. Kalau mudhari'nya jadikan fi'il amar dan nahi. Ya beruku. Kalau amarnya? Ubruk. Nahinya? La tabruk. Ya. Lagi lain-lain perkataan kita ambil muka surat. Okey, Sayadin. Ya. Kita Sayadin tu kita ambil perkataan 3 hurufnya apa? Siapa tahu? Ayat berapa tadi? 99. Okey. Nanti saya terangkan dulu 99 ni. Perkataan dia sin tu bakal. Bakal tu penambahan. Yahdi itu maknanya fi'il mudhari'. Nun tu nun ya, akan daku. Nun tu asalnya nun ya, ada ya tu dibuang, tinggalkan nun saja, dibunyikan bawah ni. Asalnya yahdi saja, yahdi. Ya. Jadi bakal ia pimpin akan daku. Ya, jadi apa perkataan 3 hurufnya? Madinya. Adalia. Ya, itu mu'tal, ya. Mu'tal ni nanti jangan kalang kabut pula, ya. Cari juga. Ya. Adalia. Ya. 400 berapa? 450. Yang lain boleh buka, ya. 450. Sebelah kanan. Kanan ke kiri? Kanan. Kanan daripada bawah 2, 4, 6, 8, 9. Baris 9. Daripada bawah kanan. Muka surat 450.
Dah jumpa? Okey. Perkataan dia ialah hada, yahdi, ya, hadiyan ataupun hudan atau hidayatan atau hidayatan. Mana yang ada tanwin-tanwin tu, itu semuanya masdar. Jadi masdar ni ada 1, 2, 3, 4, kadang sampai ada 5. Di sini ada berapa? Di sini ada berapa? Ada 4 masdar. Hadiyan, hudan, hidayatan, hidayatan. Tapi yang masyhur dalam Quran, 2 saja. Satu hudan dengan hidayatan. Ya, itu yang masyhur lah. Kita ambil yang masyhur ya. Contohnya hudan lil muttaqin, hudan. Petunjuk. Lil muttaqin, hudan lil muttaqin, ya. Hidayah. Itu mana petunjuk. Okey, sekarang ni madinya ialah hada. Mudhari'nya apa? Yahdi. Macam mana nak jadikan isim fa'il hada? Hadiyun. Tapi ia kerana dia mu'tal, dia boleh jadi hadin saja. Ha alif dal, hadin. Ya. Isim maf'ulnya mahduyun. Kalau fi'il amar yahdi, fi'il amarnya apa? Ihdi. Ihdinas siratal mustaqim, ihdi. Tapi tak ada ya, ya. Kalau fi'il amar, kalau mu'tal kena buang mu'talnya. Huruf mu'tal dia buang ya tu. Jadi alif hadal saja, ihdi. Ihdinas siratal mustaqim, ihdi. Di tu mana? Dal tu bukan mati saja, kena buang terus. Kena buang. Ihdi. Kan nahinya? La tahdi. Tak ada ya? La tahdi. Tak ada ya. Ya tu kena buang. Jadi fi'il amar atau fi'il nahi untuk fi'il mudhari' yang ada huruf sakit, ya, huruf mu'tal, kita kena buang. Untuk amar dan nahi wajib buang. Untuk amar dan nahi fi'il mu'tal wajib buang. Huruf sakit buang. Apa huruf sakit? Alif waw ya. Ya. Itu huruf sakit, ya. Okey, sekadar itu dulu untuk hari ini. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama daripada surah yang kita baca tadi, ya, insyaAllah. Sadaqallahul azim.